Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia, sebagai keterangan-keterangan dari petunjuk, dan sebagai furqan, iaitu kitab yang memisahkan antara hak dan batil. Sadaqallahul azim. Yang berusaha Tuan Nazir, yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa, seterusnya pimpinan masyarakat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu. Insya-Allah kita akan mengulang kaji bacaan yang kita baca setiap kali subuh dan setiap kali witir separuh dari Ramadan, iaitu bacaan doa kunut. Sangat mustahak kita selaku orang Melayu yang tidak memahami bahasa Arab untuk memahami bacaan-bacaan yang kita baca di dalam solat, supaya kefahaman itu dapat membantu kita untuk benar-benar khusyuk dalam ibadat. Kerana asas kepada khusyuk itu adalah faham, dan sangat penting untuk kita mengulang kaji apa-apa sekalipun bacaan-bacaan doa ataupun surah yang kita baca dalam solat, supaya kita membaca itu dalam keadaan penuh faham, lalu kita dapat menjiwai bacaan-bacaan yang kita baca. Maka pada pagi ini kita cuba untuk mengupas apakah yang benar-benar kita minta kepada Allah dengan doa kunut yang awal itu. Kita baca Allahumma hdina fi man hadait, Allahumma hdina fi man hadait. Wahai Allah, kurniakan kepada kami hidayah, hidayahkan kami seperti Engkau hidayahkan orang lain. Jadi doa yang pertama ini sangat penting untuk kita faham, kerana selaku hamba Allah, meminta hidayah itu merupakan satu permintaan yang paling besar selaku kita hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Asas kehidupan kita digambarkan oleh suratul Fatihah. Suratul Fatihah itulah yang menyediakan kepada kita kerangka kehidupan secara menyeluruh. Al-Syeikh Dr. Yusuf Al-Qardawi hafizahullah taala, beliau menjelaskan di dalam suratul Fatihah itu terkandung sebesar-besar perintah Allah kepada hambanya dan sebesar-besar permintaan hambanya kepada Allah. Jadi perintah Allah yang paling besar untuk kita laksanakan adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami meminta, kami mengabdikan diri, dan kepada Engkau kami meminta pertolongan, iaitu ubudiyah, pengabdian kepada Allah secara total. Dan kemudian kita meletakkan Allah itu sebagai benar-benar tempat pergantungan. Apa-apa yang kita nak minta, minta hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Implikasi apabila kita gagal melunasi hak Allah yang kita bacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
kita tidak ada ubudiyah kepada Allah dan kita tidak meletakkan pergantungan solid kepada Allah, maka implikasinya kita akan terjebak kepada kesalahan yang paling besar di sisi Allah, iaitu kesalahan syirik. Kesalahan syirik, iaitu mewujudkan pesaing bagi Allah. Sepatutnya kita menjadi hamba kepada Allah, tiba-tiba kita menjadi hamba kepada benda lain. Sepatutnya kita bergantung penuh dengan Allah, tiba-tiba kita bergantung dengan kuasa ataupun pengaruh-pengaruh lain, maka jadilah syirik. Kemudian dalam suratul Fatihah, kita diajar untuk meminta kepada Allah permintaan yang paling besar, sesuai dengan doa yang kita bacakan, Allahumma hdina, wahai Allah, berikan kepada kami hidayah, hidayahkan kami. Maka dalam suratul Fatihah juga kita diajar untuk baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami wahai Allah jalan yang lurus, jalan yang lurus, mustaqim, ambil daripada istiqamah, jalan yang istiqamah. Jadi bila tiap-tiap kali kita baca doa qunut, Allahumma hdina, wahai Allah, tunjukkan, berikan kepada kami hidayah, hidayahkan untuk kami, hidayah yang bagaimana? Siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang lurus. Maka dalam suratul Fatihah juga Allah menjelaskan golongan yang Allah telah berikan nikmat jalan yang lurus itu, golongan yang bagaimana? An'amta alaihim, golongan yang telah engkau kurniakan nikmat kepada mereka. Dalam surah yang lain Allah katakan minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, iaitu para nabi, para siddiqin, golongan yang sentiasa berlaku benar terhadap agama dari sudut pendiriannya, dari sudut sikapnya, dari sudut amalannya. Golongan syuhada, golongan yang sanggup menggadaikan nyawa untuk pertahankan agama, dan golongan solehin. Tertib ini kita tak boleh skip, kita tak boleh pintas. Dalam kita menjadikan tokoh-tokoh sebagai pedoman, kita sama sekali jangan skip tertib ini. Kod mana sekalipun perlu dahulukan contoh-contoh yang telah diberikan oleh para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam. Selepas kita jadikan para nabi dan rasul sebagai ikutan, kemudian jangan skip golongan lain. Pergi kepada sahabat dulu. Pergi kepada sahabat dulu. Lepas sahabat barulah pergi pada orang lain. Jadi selalunya antara masalah kita orang Islam ini, kita skip tertib ini. Oleh kerana kita teruja dengan terkagum dengan tokoh-tokoh tertentu, kita lebih berpandukan tokoh itu, kita terlupa mengambil pedoman daripada nabi kemudian sahabat. Jangan skip ni. Kok mana sekalipun nabi dulu kemudian sahabat. Kita nak ambil pengajaran daripada wali macam mana sekalipun, jangan skip nabi sahabat. Ini penting supaya kita tidak terseleweng. Kemudian syuhada, golongan yang sanggup menggadaikan dunianya sehingga nyawanya demi agama, dan golongan solehin. Ini yang Allah nyatakan jalan yang lurus itu, jalan hidayah itu contohnya jelas, iaitu nabi, siddiqin. Kalau kita susah nak mengklasifikasikan siddiqin itu bagaimana, syuhada itu bagaimana, solehin itu bagaimana, sekurang-kurangnya di dalam Quran jalan yang jelas itu adalah jalan nabiyin, jalan yang dilalui oleh para nabi. Jadi memang bila kita minta hidayah itu, memang kita disuruh untuk ikut nabi. Ikut nabi, bukan semata-mata nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan nabi-nabi yang terdahulu. Itulah hikmah
kenapa Allah ceritakan kisah para nabi dan rasul terdahulu juga dalam Quran. Bahkan nabi kita pun disuruh oleh Allah untuk ikut contoh-contoh nabi-nabi yang terdahulu, sebagai pedoman. Baik, dalam suratul Fatihah bukan semata-mata Allah sebutkan jalan yang lurus itu jalan siapa, bahkan Allah menjelaskan jalan yang tak lurus itu jalan bagaimana. Jadi bila sebut mustaqim, jalan istiqamah itu dalam suratul Fatihah, dalam suratul Kahfi juga Allah menjelaskan jalan istiqamah itu bagaimana. Kerana ayat pertama suratul Kahfi itu Allah katakan alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, yang sifat Alkitab itu tidak ada bengkak-bengkok. Jadi ulama tafsir menjelaskan jalan istiqamah itu jalan bagaimana? Jalan lam yaj'al lahu iwaja. Jadi setiap kali hari Jumaat kita baca suratul Kahfi, sunatnya. Jadi setiap kali ayat pertama kita baca lam yaj'al lahu iwaja, tidak ada bengkak-bengkok, itu kita perlu jelas maksud lam yaj'al lahu iwaja itu apa? Istiqamah. Istiqamah, konsisten, lurus. Dan dalam ayat yang sama Allah jelaskan jalan istiqamah itu jalan yang telah dilalui oleh siapa? Abdihi, hambanya, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pedomannya apa? Alkitab, iaitu Quran. Iaitu Quran. Maka disebabkan itu dalam kita menjalani hidup memang tak boleh lari daripada Alkitab, memang tak boleh lari dari Nabi SAW. Selepas itu Allah tidak membiarkan kita dalam keadaan terpinga-pinga. Okey, jalan yang baik itu, jalan yang betul itu jalan Nabiin, Siddiqin, Syuhada. Jalan yang bercanggah daripada dasar hidup istiqamah itu jalan bagaimana? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita baca al-maghdubi alaihim, golongan yang dimurkai. Mungkin kalau siapa yang biasa datang kuliah waktu sesi saya, selalu saya ulang poin al-maghdubi alaihim dan dhalin ini, kerana poin ini sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Waktu kecil-kecil dulu bila baca terjemahan Quran, saya tak faham al-maghdubi alaihim ini dimurkai oleh Allah, ad-dhalin ini yang sesat. Saya tak faham apa bezanya. Sedangkan kalau orang yang sesat mesti dimurkai oleh Allah, orang yang dimurkai oleh Allah mesti sesat. Seakan-akan tidak ada bezanya. Jadi apabila kita membaca huraian Al-Quran, khususnya daripada penjelasan Nabi sendiri, lantas Nabi menspesifikkan antara al-maghdubi alaihim dan antara ad-dhalin itu kesalahannya berbeza. Bentuk kesalahannya berbeza. Al-maghdubi alaihim, kalau kita rujuk di dalam hadis, Nabi menjelaskan adalah Yahudi. Ad-dhalin yang sesat, Nabi jelaskan Nasrani, Kristian. Jadi apa bezanya? Ini kita mustahak untuk kita faham. Asy-Syahid Imam Hasanul Banna menjelaskan walaupun al-maghdubi alaihim itu Yahudi, ad-dhalin itu Kristian, tetapi kita selaku orang Islam kita perlu sedar Allah ingatkan peringatan itu supaya kita terjemahkan kefahaman tersebut dalam konteks kehidupan kita. Jangan kita ulangi kesilapan kesalahan mereka, yang mana Kristian dan Yahudi itu asalnya Islam dari sudut sejarah agamanya, tetapi oleh kerana mereka larut dalam penyelewengan yang bentuknya berbeza, akhir sekali jadi sesat, jadi rosak. Jadi apa bezanya? Al-maghdubi alaihim
yang dimurkai oleh Allah adalah golongan yang sudah memiliki pengetahuan mana betul, mana salah. Golongan yang sudah tahu kebenaran itu bagaimana, kebatilan itu bagaimana. Tetapi dek kerana ego dan kepentingan hidup, mereka sanggup memintas prinsip kebenaran itu, lantas memilih kebatilan. Itu al-maghdubi alaihim. Jadi kalau kita katakan saya tahu benda itu salah tapi ialah nak hidup, al-maghdubi alaihim. Al-maghdubi alaihim. Saya tahu benda itu salah tapi ialah kalau saya tak sokong nanti kan saya tak dapat pula manfaat. Itu al-maghdubi alaihim. Islam menyuruh kita supaya nyatakan yang betul tu betul, yang salah tu salah. Kalau kita seleweng prinsip hidup itu, kita jadi al-maghdubi alaihim. Jadi masalah al-maghdubi alaihim ini adalah golongan yang bukan tak tahu mana betul mana salah, tapi dek kerana jaga hidup dia sangat, akhir sekali dia gadaikan prinsip, jadilah al-maghdubi alaihim. Jadi kita tak perlu tunggu jadi Yahudi untuk jadi al-maghdubi alaihim, kerana Yahudi itu asalnya Islam, kemudian mereka mengamalkan cara hidup yang mementingkan kepentingan mereka terlebih dahulu, melangkaui agama, akhir sekali jadi sesat. Adapun ad-dhalin, golongan yang sesat, merujuk kepada Nasrani. Berbeza, punca kerosakan mereka adalah mereka selesa dalam keadaan jahil. Mereka selesa dalam keadaan jahil. Kalau kita lihat dalam sejarah Kristian pun, asal mereka Islam, kemudian mereka ditipu oleh intelijen Yahudi yang menyamar sebagai ulama Islam ketika itu, kemudian berlakunya penyelewengan. Apabila mereka melihat penyelewengan, mereka tidak pertikai penyelewengan tersebut. Sebaliknya, tanggapan mereka, tak apalah, kita tak payah fikir banyak sangat, kita tak payah tanya banyak sangat, yang penting kita nak jadi orang baik. Yang penting kita nak jadi orang baik. Jadi kalau kita katakan tak apalah, biar saya ni jahil, yang penting saya nak buat ibadat, yang penting saya nak jadi orang baik, jahil pun tak apa. Sekali lalu kita dengar ungkapan tersebut, okey sahaja. Tetapi kalau kita perhalusi punca-punca kesesatan yang telah diceritakan oleh Al-Quran, sebahagiannya bermula daripada sikap tersebut, iaitu sikap selesa dengan keadaan jahil. Apabila jahil, walaupun hati ni ada hasrat nak buat benda baik, tapi disebabkan jahil, kita tak boleh nak bezakan mana betul mana salah, maka akhir sekali kita melakukan kebatilan dengan niat yang dirasakan sangat-sangat ikhlas, padahal batil. Na'udzubillah min zalik. Itu yang disebutkan sebagai dhalin, golongan yang sesat. Golongan yang sesat. Jadi agama Islam ini menekankan ibadat kita, ketaatan kita diterima oleh Allah bukan semata-mata pada pantauan niat secara ikhlas, bahkan mesti muwafaqatus syara', bertepatan dengan syarak, mesti didasari dengan ilmu. Baik. Jadi kena ingat, setiap kali kita baca Allahumma hdina fiman hadait, itu kefahamannya. Itu kerangka kefahaman, minta hidayah kepada Allah. Hidayah jenis macam mana? Jalan yang kita nak itu jalan bagaimana? Sempadannya bagaimana? Itu berat sebenarnya. Kemudian timbul persoalan. Konsep hidayah itu kita sudah faham. Nak dapatkan hidayah itu bagaimana? Nak dapatkan hidayah itu bagaimana? Maka Allah jelaskan kepada kita di dalam Al-Quran, nak dapatkan hidayah itu mesti suka mendengar perkara-perkara yang baik. Mesti suka mendengar perkara-perkara yang baik. Jadi kalau kita ada kecenderungan, aku suka dengar benda baik, suka dengar nasihat ke, tazkirah ke, kuliah ke, di situ ada potensi untuk beroleh hidayah.
Adapun kalau kita suka dengar benda-benda tak baik, benda ngumpat ke, benda caci maki ke, kita ada potensi untuk jadi sesat. Kita perlu renung, jiwa kita cenderung ke arah mana. Sebab itu dalam Al-Quran Allah ceritakan bagaimana ahli kitab yang akhir sekali beriman, Allah dedahkan sikap mereka ketika jadi ahli kitab. Walaupun mereka ketika itu sesat, tetapi mereka tak suka dengar benda-benda buruk yang diungkapkan oleh ahli kitab yang lain. Daripada sikap tak suka dengar benda buruk itulah Allah berikan kepada mereka hidayah. Jadi kita kena tengok, bila sembang-sembang itu kita suka dengar cerita bagaimana. Maka disebabkan itu dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam menjelaskan bagaimana seseorang itu beroleh hidayah. Allah katakan allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika allazina hadahumullah. Allah kata apa? Golongan yang mendengar, golongan yang mendengar kemudian mengikuti ajaran yang terbaik, mereka itulah yang Allah berikan hidayah. Ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka itulah golongan yang Allah beri hidayah. Jadi dalam ayat ini Allah jelaskan golongan yang beroleh hidayah itu aktiviti hidupnya apa? Yastami'unal qaul, mendengar kata-kata yang baik, fayattabi'una ahsanah, mengikuti ajaran yang baik. Maka disebabkan itu sesi-sesi kuliah seperti ini sebenar-benarnya adalah sesi hidayah. Sesi kita nak dapatkan hidayah. Maka sekaligus di dalam ayat ini menggambarkan kepada kita sebahagian besar dari hidayah itu datang melalui kesedaran ilmu pengetahuan. Jadi memang kita tak nafikan ada hidayah yang datang dalam bentuk kesedaran pada momen-momen tertentu. Tetapi dalam ayat ini Allah jelaskan orang yang beroleh hidayah itu adalah orang yang mendengar ilmu yang datang melalui nasihat, yang datang melalui pembelajaran, pengajian. Itu hidayah. Jadi kuliah-kuliah seperti ini hidayah sebenarnya. Hidayah bila kita tahu mana betul, mana salah, bila kita tahu pedoman-pedoman agama, itu hidayah. Bila kita tahu itulah baru kita dapat menjalankan apa yang patut. Itu hidayah. Itu hidayah. Jadi disebabkan itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran, sejumlah banyak ayat Al-Quran yang Allah mendahulukan pendengaran terlebih dahulu, kemudian baru penglihatan. Pendengaran terlebih dahulu, baru penglihatan. Jadi bila Allah jelaskan soal mendapatkan hidayah, Allah gunakan pendengaran. Dan Allah juga mengingatkan bahawasanya yang dipertanggungjawabkan itu pendengaran kemudian penglihatan. Mesti mendengar. Itu Allah katakan inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan lintasan hati, semua itu akan dipertanggungjawabkan. Pendengaran. Maka kalau kita lihat dalam banyak-banyak panca indera kita, kita boleh switch off. Mata kita boleh pejam, hidung kita, nafas kita boleh tahan, kan? Tetapi telinga kita tak boleh tutup. Kita tak boleh tutup kan telinga. Kalau kita sumbat sekalipun mesti kita dengar juga. Betapa rahmatnya Allah. Seakan-akan Allah jadikan kepada kita satu laluan utama hidayah itu, yang mana laluan itu memang tak boleh nak ditutup. Melainkan kalau memang kita tidak inginkan hidayah, walaupun laluan itu terbuka, tidak ditutup, kita kalau tolak hidayah itu memang salah kita betul.
memang salah kita betul. Jadi kalau kita lihat konteksnya dalam Quran, bila Allah sebutkan soal hidayah, soal hidayah Allah gunakan pendengaran dari sudut pengukuhan terhadap apa yang dipercayai, apa yang didakwa, baru Allah gunakan penglihatan. Itu perspektif dalam Quran. Jadi tiap-tiap kali kuliah ke ataupun sekurang-kurangnya Allah telah memprogramkan kepada kita, setiap minggu mesti ada satu sesi untuk kita dapatkan hidayah. Sesi apa? Sesi khutbah, mendengar. Maksudnya apa? Hanyut macam mana sekalipun kita kan, hanyut macam mana sekalipun, setiap minggu mesti kena dengar, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Mesti kena dengar benda tu. Jadi jangan persiakan pendengaran kita. Maka disebabkan itu dalam kuliah ke apa, kalau pejam mata tak apa lagi. Kan? Kalau pejam mata tak apa lagi. Kerana yang penting telinga ini. Baik. Jadi bila kita dah tahu konsep hidayah itu bagaimana nak dapatkan hidayah, aktivitinya bagaimana, laluannya apa, maka kita cuba menjawab konten hidayah itu daripada mana, isi kandungan pengajaran hidayah itu daripada mana, sumbernya bagaimana. Maka kita memilih ayat yang berkaitan dengan Ramadan, yang Allah jelaskan bulan Ramadan ini dimuliakan kerana Al-Quran, dan Lailatul Qadar pun dimuliakan kerana Al-Quran, dan Al-Quran itu menjadi sumber hidayah kepada manusia. Dalam ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran, dan Allah senaraikan fungsi-fungsi Al-Quran itu hudal linnas, hidayah kepada manusia. Jadi tadi kita dah sebutkan, kita kena banyak mendengar, sama ada mendengar kuliah ke, mendengar tazkirah ke, mendengar nasihat ke. Apa yang perlu kita percayai, bahawasanya bahan pendengaran yang terbaik adalah Quran. Sebab itu kalau kita mengajar agama ke, kita belajar agama ke, kita mendengar pengisian agama ke, untuk menilai nilai pengisian itu adalah pada rujukan Quran. Pada rujukan Quran. Kerana agama ini didirikan atas asas Quran. Jadi kok mana sekalipun kita nak bertazkirah ke, kita nak nasihat ke, kita nak kuliah ke, asas kepada modul-modul pengajaran itu mestilah Quran. Hudal linnas, kerana Quran itu hudal linnas, petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda, keterangan-keterangan dari hidayah. Jadi sifat Al-Quran itu menerang. Dan kalaulah kita ini memang hidup kita sangat menjiwai Al-Quran, maka kita akan jadi penerang yang baik. Kerana sifat Al-Quran bayinat, keterangan. Sebab itu kadang-kadang kan kita dengar escapism orang, kadang-kadang kita pun buat kan, tapi sebenarnya tak betul. Bila orang tanya pada kita, bila orang tanya hal agama ke, isu agama ke, kita tak reti nak jawab kan. Pada masa yang sama, bila kita tak reti nak jawab, soalan orang itu mengganggu kita, kita jadi sakit hati. Selalunya escapism yang kadang-kadang orang buat adalah, kamu jangan fikir apa-apa lah, baik kamu baca Quran. Selalu ada dengar macam ni kan? Jangan tanya benda-benda pelik lah, baik baca Quran. Jangan baca benda-benda pelik, baik baca Quran. Sekali lalu nak dengar nampak Islamik sungguh. Tapi kalau kita benar-benar memahami
akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Nabi tidak meninggalkan orang dalam keadaan terpinga-pinga, dalam keadaan keliru, melainkan Nabi menjalankan tugas yang seumpama Al-Quran, bayinat, memberi keterangan. Sebab itu kalaulah kita betul-betul menjiwai Al-Quran, kita akan menerang. Kita akan menerang. Kalau orang tak tahu, aku bagi tahu. Kalau orang keliru, mari aku betulkan kekeliruan. Itu sifat orang yang benar-benar menjiwai Al-Quran. Tak mudah-mudah kita nak claim kita menjiwai Al-Quran, kita suruh orang, baik baca Quran lah, jangan tanya macam-macam. Itu kita jahil, kemudian kita nak hina orang, pada masa yang sama kita nak angkat diri kononnya kita ni sebagai ahli Quran, padahal kita sebenarnya belum faham aspirasi Al-Quran. Jadi Al-Quran ini bayinat, keterangan-keterangan. Maka disebabkan itu di dalam Al-Quran Allah menganjurkan kepada kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah, dengan mau'izah, dengan kesedaran. Dan kalau sampai satu keadaan sekalipun, wajadilhum billati hiya ahsan, iaitu berdebat, berdialog. Maka orang yang benar-benar menjiwai Al-Quran, dia akan suka berdialog, dia akan suka berbincang, bahkan dia terbuka sahaja untuk berdebat. Kerana sifat Al-Quran itu bayinat, keterangan-keterangan, wal furqan, dan pemisah antara hak dan batil. Jadi pemisah antara hak dan batil, kita patah balik dalam suratul Fatihah itu memisahkan antara siratal mustaqim dan al-maghdubi alaihim dhalin. Boleh pisah begitu. Jadi untuk memisahkan jalan antara jalan istiqamah itu dengan jalan al-maghdubi alaihim dan jalan ad-dhalin itu, mestilah kita berpandukan al-furqan, iaitu Quran. Kemudian timbul persoalan. Tadi disebutkan kita kena mendengar kata-kata yang baik. Tapi satu mungkin kita boleh fikirkan, rasanya aktiviti kita kuliah ke apa kan, kalau kat Selangor ni rancak mungkin 10 tahun kan, mungkin 10 tahun, mungkin 12 tahun. Tapi satu persoalan, kita dengar kuliah tiap-tiap hari kan, ataupun secara umumnya kita dengar khutbah tiap-tiap minggu. Tapi kenapa tiap-tiap tu yang kerap tu seakan-akan tidak merubah kualiti hidup kita? Tidak merubah, seakan-akan pergi dengar kuliah, balik dengar kuliah, sama sahaja kan. Tak kata pada tuan-tuan lah, sama-sama kita. Sebab yang bagi kuliah ke tak bagi kuliah, lebih kurang sama je kan. Kenapa tidak ada perbezaan? Sedangkan kita dah mengetahui bahawasanya bila kita dengar peringatan-peringatan yang baik itu, kita dapat hidayah. Tapi kenapa bila kita dengar saban tahun, tapi seakan-akan kita tak berapa rasa kita dapat hidayah dengan perubahan hidup dengan cara yang lebih baik? Kenapa tidak jadi begitu? Maka kita perlu lihat ayat Allah katakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Golongan yang bersungguh di jalan kami. Walladzina jahadu, golongan yang berjihad, ataupun dengan maksud yang lebih umum, golongan yang bersungguh di jalan kami, sudah pasti kami betul-betul akan bagi hidayah kepada mereka. Jadi dalam ayat ini Allah jelaskan, nak dapatkan hidayah, dia tidak boleh sambil lewa. Proses nak dapatkan hidayah itu tidak boleh sambil lewa. Dia kena bersungguh. Jadi ketika mendengar pun kena bersungguh. Kan? Kena bersungguh. Ketika apa-apa sekalipun, proses yang menghubungkan kita dengan hidayah kena bersungguh. Walladzina jahadu, bersungguh. Bila dengar bersungguh. Jadi sebab itu kadang-kadang bila terfikir, mungkin kita dengar kuliah ke, dengar pengisian ke, barangkali kita terfikir daripada aku duduk rumah tak ada buat apa, baik pergi masjid. Jadi betul tak niat tu? Betul dah, tapi
kurang kurang bersungguh. Apatah lagi kalau dengar kuliah ni nak dengar ustaz ni suka buat lawak kan, lagi tak bersungguh kan. Jadi Allah sebutkan sebelum lanahdiyannahum subulana, kami pasti akan betul-betul bagi hidayah. Itu didatangkan dengan penekanan taukid, lanahdiyannahum. La tu taukid dah, maksudnya betul-betul kami akan bagi. Lepas tu ada nun pula, betul-betul kami akan bagi hidayah betul-betul untuk mereka supaya menemui jalan-jalan kami. Tetapi syaratnya dengan kesungguhan, dengan kesungguhan. Dalam konteks kuliah ke apa, bersungguh, mendengar itu bersungguh. Jadi itu bila kita sebutkan Allahumma hdina fi man hadait, banyak kerja kita kena buat. Bukan doa begitu sahaja. Sebenarnya banyak kerja kita kena buat supaya dapat melayakkan kita beroleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup sekadar itu sahaja untuk pagi ini. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita ilmu yang berkat. Allahumma balagh, Allahumma fashhad. Ya Allah, aku telah sampaikan. Ya Allah, saksikan apa yang telah aku sampaikan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengisytiharan sebagaimana disebutkan oleh Tuan Imam tadi, saya ada bawa buku yang saya tulis sendiri bertajuk Paradigma Muslim Mencermati Fenomena Semasa dan Meninjau Pedoman Masa Lalu. Buku ini tebalnya kira-kira 380 muka surat, membahaskan secara ringkas. Di dalamnya ada 102 artikel yang cuba menerangkan isu-isu krisis pemikiran dalam kalangan umat Islam, begitu juga gejala-gejala semasa, begitu juga pertentangan antara Islam dan Barat. Jadi buku ini asalnya saya tulis artikel yang agak panjang-panjang dekat Facebook, lebih kurang sejak 5 tahun yang lepas. Kemudian saya compilekan artikel yang berhubung isu-isu pemikiran dan pertembungan antara Islam dan Barat. Jadi kalau siapa yang berminat boleh pergi dekat belakang ke dekat kereta saya ke, buku ni berharga RM30. Jadi kalau siapa yang nak beli prefer cash lah, sebab mudahkan saya. Jadi rasa sekadar itu sahaja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.